Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Saya Puan Yanti binti Khalid, guru kimia dari Sekolah Menengah Sains Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan Pahang. Baiklah, pada hari ini saya akan menerangkan kepada murid-murid tentang bagaimana saiz bahan yang berbeza mempunyai kadar tindak balas yang berbeza. Untuk mengetahui hubungan saiz bahan dengan kadar tindak balas, mari kita saksikan situasi ini. Okey, kayu dah ada. Boleh dah ni nak buat unggun api guna kayu ni. Tapi ada salah pula kayu ni. Itulah, besar kot kayu ni. Boleh nyala ke? Tak apalah, kita cuba dulu. Kayu ni besar sangat lah. Macam susah je nak menyala. Lana, apa kata kita potong kayu ni kecil sikit sebelum kita nyalakan api? Lambatnya lah api ni nak menyala. Itulah, tengok kumpulan sana tu. Dah lama kot dapur tu belum menyala. Tahukah murid-murid, apakah sebab kayu kumpulan 2 menyala dengan lebih cepat daripada kumpulan 1? Cuba murid-murid fikirkan dan bentangkan idea anda kepada rakan-rakan. Ya murid-murid, kumpulan 2 mempunyai kayu yang bersaiz kecil, maka jumlah luas permukaan yang terdedah kepada haba adalah lebih besar. Jumlah luas permukaan bahan yang besar meningkatkan kadar tindak balas. Ini berlaku apabila jisim, suhu, tekanan udara di persekitaran dan jenis kayu adalah sama. Seperti yang murid telah pelajari dalam tajuk kadar tindak balas bermaksud perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas terhadap masa. Kadar tindak balas yang tinggi mengambil masa yang lebih singkat untuk selesai bertindak balas. Jika jisim kayu api besar dan kayu api kecil adalah 2000 gram dan masa yang diambil untuk semua kayu api besar dan kecil terbakar adalah 30 minit dan 15 minit, maka kita boleh menghitung kadar pembakaran kedua-dua kayu api yang berbeza saiz tersebut. Sekarang, cuba buktikan mengapa saiz yang lebih kecil mempunyai kadar tindak balas yang tinggi. Mari kita lakukan aktiviti ini. Sediakan 2 bongkah kayu yang berukuran 4 cm kali 4 cm kali 4 cm. Satu daripadanya dipotong menjadi 8 bahagian yang lebih kecil berukuran 2 cm kali 2 cm kali 2 cm. Cuba ukur dan kira jumlah luas permukaan bongkah kayu yang besar dan bongkah kayu yang kecil ini. Baiklah murid-murid, apakah kesimpulan yang murid-murid dapat daripada aktiviti tadi? Untuk mengetahui jawapannya, mari kita tonton animasi ini. Ya murid-murid, ini sudah terbukti bongkah kayu yang lebih kecil mempunyai jumlah luas permukaan yang lebih besar. Manakala bongkah kayu yang lebih besar mempunyai jumlah luas permukaan yang lebih kecil. Adakah murid-murid tahu mengapa jumlah luas permukaan besar mempunyai kadar tindak balas yang tinggi? Ini berkaitan dengan teori pelanggaran. Mari kita lihat animasi ini. Untuk suatu tindak balas berlaku, zarah-zarah bahan yang bertindak balas haruslah mencapai perlanggaran berkesan. Perlanggaran berkesan bermaksud zarah-zarah berlanggar pada orientasi yang betul dan mencapai tenaga perlanggaran yang mencukupi yang dipanggil sebagai tenaga pengaktifan. Tenaga pengaktifan adalah tenaga yang perlu dicapai
oleh zarah-zarah yang berlanggar untuk bertindak balas. Sudahkah murid-murid faham tentang teori pelanggaran? Sekarang, mari kita lihat bagaimana kesan saiz bahan terhadap kadar tindak balas berdasarkan teori pelanggaran. Sekiranya murid-murid mempunyai ketulan dan serbuk kalsium karbonat dengan GC yang sama, yang manakah mempunyai kadar tindak balas yang lebih tinggi apabila bertindak balas dengan asid hidroklorik? Untuk mendapatkan jawapannya, mari kita lakukan aktiviti berikut. Larutkan 2 gram ketulan kalsium karbonat dan 2 gram serbuk kalsium karbonat dengan 50 cm padu asid hidroklorik yang berkepekatan 2 molar dalam 2 bikar berasingan. Catatkan masa bagi kalsium karbonat bertindak balas lengkap dengan asid hidroklorik. Baiklah murid-murid, tindak balas manakah yang mempunyai kadar tindak balas yang lebih tinggi? Mari kita dapatkan jawapannya dengan mengira kadar tindak balas untuk kedua-dua eksperimen. Berdasarkan pengiraan tadi, didapati kadar tindak balas serbuk kalsium karbonat dengan asid hidroklorik lebih tinggi berbanding ketulan kalsium karbonat. Ini terbukti saiz bahan yang lebih kecil menghasilkan kadar tindak balas yang lebih tinggi. Baiklah, sekarang cuba murid-murid terangkan kesan saiz bahan terhadap kadar tindak balas menggunakan teori pelanggaran yang telah dipelajari. Baiklah murid-murid, sudahkah anda mendapat jawapannya? Untuk mengetahui jawapannya, mari kita lihat animasi berikut. Serbuk kalsium karbonat mempunyai saiz yang kecil dan jumlah luas permukaan yang lebih besar yang terdedah kepada perlanggaran. Oleh itu, frekuensi perlanggaran antara ion hidrogen dan permukaan kalsium karbonat bertambah. Ini menyebabkan frekuensi perlanggaran berkesan antara ion hidrogen dan permukaan kalsium karbonat meningkat. Maka, kadar tindak balas juga meningkat. Baiklah murid-murid, begitulah tadi bagaimana saiz bahan mempengaruhi kadar tindak balas. Tapi jangan lupa, masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kadar tindak balas. Antaranya ialah faktor suhu, tekanan gas, kepekatan larutan dan kehadiran mangkin. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kadar tindak balas ialah faktor suhu, tekanan gas, kepekatan larutan dan kehadiran mangkin. Menyimpan makanan dalam peti sejuk tahan lebih lama berbanding di luar. Ini adalah kerana suhu yang rendah dalam peti sejuk melambatkan aktiviti mikroorganisma dan perebutan makanan. Memasak menggunakan periuk tekanan tinggi mengambil masa yang lebih cepat untuk masak. Ini adalah kerana tekanan tinggi akan meningkatkan takat didih air melebihi 100 darjah Celsius. Tenaga yang tinggi dihasilkan. Bagaimana pula dengan faktor mangkin? Kehadiran vanadium 5 oksida sebagai mangkin dalam proses sentuh dapat merendahkan tenaga pengaktifan tindak balas. Lebih banyak, zarah-zarah yang berlanggar dapat mencapai tenaga pengaktifan yang rendah. Kadar tindak balas
akan meningkat. Kepekatan larutan yang tinggi mempunyai bilangan zarah per unit isi padu yang tinggi. Ini dapat meningkatkan perlanggaran antara zarah bahan yang bertindak balas. Sekian sahaja, semoga video ini dapat membantu murid-murid memahami dengan lebih baik tentang kesan saiz bahan ke atas kadar tindak balas. Sehingga bertemu lagi, selamat belajar. Bye! Hai semua, pembelajaran mengambil masa lebih kurang 45 minit untuk dijalankan. Video ini menerangkan tentang hubungan saiz bahan terhadap kadar tindak balas. Objektif pembelajaran yang ingin dicapai daripada video ini ialah pelajar sepatutnya boleh menghubungkait saiz bahan dengan jumlah luas permukaan bahan, mengkaji kesan saiz bahan terhadap kadar tindak balas, menghubungkait saiz bahan dan kadar tindak balas dengan menggunakan teori pelanggaran. Untuk menggunakan video ini, murid telah mempunyai pengetahuan sedia ada tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dan teori pelanggaran. Selain daripada aktiviti yang telah dijalankan dalam video ini, murid-murid boleh memahami dengan lebih lanjut bagaimana kesan saiz bahan terhadap kadar tindak balas, mencuba menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan kadar tindak balas.